Assalamualaikum, saya Muhammad Nur Hamizan bin Muhammad Zaidin bersama ahli kumpulan saya lain iaitu Ahmad Azmirul Hisham bin Ahmad Azam, Akidenia bin Muhammad Rosni dan Farizalmi bin Johari. Kami akan membentangkan kajian kes yang telah kami pilih untuk susunan atur rangkaian komputer iaitu kajian kes yang keempat. Sebuah syarikat jualan atas talian ingin membuka pejabat baru bagi memudahkan jualan produk mereka. Mereka memerlukan bilik pengurus, 10 buah komputer pekerja, printer dan server. Pertama sekali saya akan menerangkan mengenai rangkaian komputer. Rangkaian komputer merupakan proses menghantar data daripada penghantar kepada penerima. Rangkaian komputer juga dikenali sebagai sekumpulan peranti iaitu nod penghubung dengan media penghubung iaitu media komunikasi. Di bawah media komunikasi terdapat dua perkara, perkakasan dan peralatan rangkaian dan topologi rangkaian. Di bawah perkakasan dan peralatan rangkaian terdapat switch, file server, hubs, repeater dan yang lain-lain. Di bawah topologi rangkaian pula terdapat topologi pokok, topologi bintang, topologi bus, topologi cincin dan topologi yang lain. Di bawah rangkaian komputer terdapat tiga perkara iaitu LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network. Dan di bawah jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian terdapat internet, intranet dan extranet. Antara peralatan yang kami gunakan untuk menghasilkan projek kami ialah yang pertama, kabel. Kabel yang dipilih ialah jenis kabel RJ45 LAN Network Cable, Cat5 Internet Cable. Kami memilih kabel ini kerana ianya murah, berkualiti, tahan lenturan dan tahan haba. Alatan seterusnya yang kami gunakan ialah modem. Modem yang dipilih kali ini ialah jenis TP-Link TDW89161N. Kami memilih modem ini kerana kelajuannya dapat mencapai sehingga 300 Mbps. Alatan yang seterusnya ialah firewall. Firewall yang dipilih ialah sejenis firewall pfSense Firewall 6 Intel GB Line Device. Firewall ini menggunakan chipset jenis Intel Core i7 dengan storan 128GB dan RAM sebesar 8GB. Seterusnya, router. Router yang kami pilih ialah sejenis Asus RT AX82U AX5400 Dual Band Wi-Fi 6. Kami memilih router ini kerana ianya menggunakan Wi-Fi jenis baharu iaitu Wi-Fi 6 dengan kelajuan sehingga mencapai 5400 Mbps. Seterusnya, alatan yang kami pilih ialah hub. Hub yang kami pilih ialah jenis TP-Link TLSF 1008D yang mempunyai 8 port. Alatan seterusnya ialah switch. Switch yang kami pilih juga menggunakan jenama TP-Link iaitu TP-Link LS 1008G. Ianya juga mempunyai 8 port dengan kapasiti switch dapat menampung sehingga 10 GB per second. Alatan seterusnya yang kami gunakan ialah printer. Printer yang dipilih kali ini ialah sejenis printer berjenama Brother DCP L25500DW Wireless Duplex Laser Printer M225DW L25440DW. Kami memilih printer ini kerana ianya merupakan printer wireless. Seterusnya kami juga menggunakan komputer. Komputer yang dipilih ialah jenis Acer Aspire C24962 All-in-one Desktop PC. Kami memilih komputer ini kerana dia sudah datang sekali dengan skrin dan keyboard dan juga mouse. Dan komputer ini dilengkapi dengan chip pemprosesan terbaru i3 1005G1. Alatan seterusnya yang kami pilih ialah server. Server yang kami pilih ialah jenis Lenovo ThinkStation P52P20C Workstation. Kami memilih server jenis ini kerana dia menggunakan chipset Intel Xeon prosesor yang baru dan juga mempunyai grafik card Nvidia Quadro Graphics dengan kapasiti RAM 8GB dan storan 1TB. Bagi kos keseluruhan projek kami yang kami lakukan ialah sebanyak RM38,468 dan juga 9 sen. Kabel yang kami guna sebanyak RM300 iaitu RM3 1 meter didarab dengan 100 meter, manakala modem yang kami gunakan TP-Link berharga RM83.60, firewall RM1,900, router jenis Asus RM799, manakala hub kami gunakan 3 buah hub dan harga ketiga-tiganya ialah RM101.46, manakala switch juga kami gunakan 3 iaitu RM64 bagi satu dan untuk ketiga-tiganya berharga RM192, manakala printer yang digunakan ialah berharga RM749, komputer 10 biji RM28,790 dan juga server berharga RM5,571 3 sen. Maka keseluruhan kos yang kami tanggung ialah sebanyak RM38,468 9 sen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Azmirul Hisham bin Ahmad Azam, bernomor matrik A19HP0005. Hari ini saya ingin menerangkan mengenai topologi ataupun rangkaian yang telah kami hasilkan bagi kes yang telah kami pilih. Baiklah, sebelum saya nak mula mendalami apakah susun atur rangkaian yang telah kami hasilkan, saya ingin menerangkan mengenai apakah maksud topologi rangkaian. Baiklah, topologi rangkaian merupakan corak susun atur yang melibatkan pelbagai elemen yang terdapat dalam rangkaian komputer. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat, terdapat dua jenis topologi yang telah kami gunakan dalam rangkaian. Yang pertama ialah topologi bus dan yang kedua adalah topologi bintang. Mari kita dalami topologi-topologi ini secara satu persatu. Baiklah, yang pertama ialah topologi bus ataupun kita kenali sebagai linear bus topologi ataupun dalam bahasa Melayunya topologi bus linear. Baiklah, topologi ini merupakan jenis topologi rangkaian yang paling ringkas dan paling mudah sekali untuk dipasang. Seperti yang kita tahu, untuk menghasilkan satu topologi linear bus ini, kita perlu mempunyai satu kabel tunjang di mana kabel-kabel yang menghubungkan node-node lain akan dihubungkan pada kabel tunjang tersebut. Baiklah, bagaimana cara topologi ini berfungsi? Topologi ini berfungsi dengan cara data dihantar oleh komputer induk menerusi kabel tunjang yang saya katakan tadi dan akan bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi yang lain sepanjang kabel tersebut sehingga ia tiba ke destinasi yang sebenar, yang terakhir. Baiklah. Kemudian kita masuk kepada topologi bintang ataupun kita kenali sebagai star topologi. Baiklah, star topologi ini kita dapat kenal pasti apabila semua kabel komputer disambungkan pada satu lokasi ataupun kebiasaannya adalah sebuah switch, server ataupun hub yang dikenali sebagai pusat. Baiklah, cara topologi ini berfungsi ialah setiap data yang dihantar oleh node perlu melalui pusat terlebih dahulu dan seterusnya dihantar ke destinasi yang dituju melalui kabel yang dihubungkan pada pusat tersebut. Baiklah, antara kelebihan menggunakan topologi bintang ini ialah ianya mudah untuk diubah suai dan juga sekiranya berlaku sebarang kerosakan pada salah satu komputer ataupun kabel ataupun nodes yang berada dalam rangkaian tersebut, ianya tidak akan menjejaskan rangkaian yang kita hasilkan tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Akin bin Muhammad Rosli. Hari ini, pada video saya akan menceritakan tentang sebuah organisasi yang ingin menjalankan satu perniagaan secara atas talian. Untuk berbuat demikian, mereka menggunakan satu sistem jaringan komputer yang kemas dan teratur. Oleh itu, saya akan memperincikan tentang susun atur pemasangan ranti komputer dan jenis topologi yang digunakan dalam pemasangan tersebut. Pertama sekali, di pejabat pengurus, terdapat sebuah komputer pribadi pengurus yang disediakan di bilik tersebut. Komputer tersebut disambungkan pada satu kabel, di mana kabel tersebut juga disambungkan pada sebuah printer dan switch. Jika kita perhatikan kepada corak pemasangan peranti komputer tersebut, kita dapat kenal pasti bahawa topologi yang digunakan ialah topologi bus. Hal ini kerana node dan komputer kerja disambungkan pada satu kabel yang dikenali sebagai segmen ataupun tulang belakang yang menghubungkan satu peranti dengan peranti yang lain. Seterusnya, di ruangan pekerja pula, terdapat 10 unit komputer pekerja yang disediakan. Komputer-komputer tersebut dibahagikan kepada 3 bahagian. Setiap bahagian diwakili oleh satu switch. Semua komputer akan disambungkan pada switch di bahagian masing-masing. Terdapat 2 buah printer yang turut disediakan pada ruangan tersebut. Kedua-dua buah printer tersebut akan disambungkan pada switch yang sama. Jika diperhatikan pada rajah yang ditunjukkan ini, topologi yang digunakan ialah topologi bintang kerana node dan komputer kerja disambungkan pada satu pusat yang diwakili oleh switch. Di bahagian luar bangunan, terdapat satu antena ataupun peranti pelengkap jaringan yang dipasang pada bahagian hubung. Peranti ini berfungsi untuk menarik jaringan internet. Seterusnya, ia disambungkan kepada modem. Modem berfungsi untuk menukarkan isyarat digital yang dihantar oleh komputer kepada isyarat gelombang. Begitu juga sebaliknya, ia menukarkan isyarat gelombang kepada isyarat digital untuk dipaparkan pada skrin komputer. Daripada modem ini, ia disambungkan pula kepada firewall. Firewall bertindak untuk mengawal lalu lintas ataupun keluar masuk jaringan dalam sistem komputer. Ia juga berfungsi untuk melindungi data-data penting yang terdapat dalam komputer. Firewall disambungkan pula kepada router. Seterusnya, di bangunan tersebut juga disediakan satu bilik khas untuk server. Bilik ini mempunyai suhu yang begitu rendah untuk mengelakkan daripada berlakunya overheat pada server. Server memainkan peranan penting dalam memberikan layanan akses yang begitu pantas untuk menerima dan menghantar maklumat yang terkandung dalam server. Server juga menyimpan segala maklumat yang berkenaan dengan syarikat ataupun organisasi tersebut. Daripada server ini juga, ia disambungkan kepada router. Berdasarkan plan yang dipaparkan, kita dapat lihat bahawa semua switch disambungkan pada sebuah router yang sama. Hal ini kerana router menggunakan setiap peranti yang disambungkan padanya untuk berhubung antara satu sama lain. Dengan adanya sistem jaringan komputer seperti plan ini,
sudah tentu proses penghantaran dan penerimaan maklumat akan berjalan dengan lancar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.